Assalamualaikum, selamat pagi. Para penonton Malaysia hari ini, apa khabar semua? Semoga baik-baik, sihat, ceria pagi ini. Anda bertemankan kami berdua, Fazli Fuad yang sihat dan ceria ini, dan juga saya, Sofia. Saya pantang lah orang sebut saya sihat ni. Tak ada, awak sihat ceria. Itu maksud saya. Dapat sihat, betul lah. Saya memang dapat sihat hari ini. Macam Sofia sebut tadi lah, semoga dalam keadaan baik, ceria, sentiasa. InsyaAllah, amin. Kami sebagai pengacara Malaysia hari ini, memang sentiasa mendoakan agar penonton-penonton Malaysia hari ini sentiasa dalam keadaan baik, sihat sentiasa lah. Nak sihat, tengoklah Malaysia hari ini. Betul. Boleh macam tu? Itu petua pertama. Dia sihat mental lah. Sihat mental, emosi, tengok Malaysia hari ini. Betul, sebab kita transferkan kegembiraan, semangat tu kan. Moga amin-amin kita sihat-sihat ceria pagi ini. Apa-apa bagi anda semua, mungkin ibu bapa yang baru saja menghantar anak ke sekolah, nak diingatkan, hujung minggu ni dah start cuti sekolah. Dia mungkin ada sedikit perancangan dan sebagainya. Cuaca pun masih tidak menentu, masih agak panas di luar sana. Jadi perancangan tu penting juga. Walaupun kita nak membawa anak-anak bercuti ke mana-mana masa cuti sekolah nanti. Ya, jadi kena manfaatkanlah cuti sekolah nanti bersama dengan anak-anak dan juga keluarga. Okey, di Malaysia hari ini, pada hari ini kita nak bercakap tentang beberapa perkara lah. Antaranya kita nak bercakap tentang perkongsian menarik hari ini ialah berkenaan dengan pendaki-pendaki yang telah pun mendaki Gunung Everest. Jadi kita pun dikejutkan dengan kehilangan seorang pendaki yang telah pun meninggal dunia, dan juga kita masih lagi mencari seorang lagi peserta pendakian Gunung Everest yang masih lagi sedang dalam usaha mencari dan juga menyelamat dekat sana. Okey, kita akan bercakap tentang Gunung Everest tersebut bersama dengan ini kita boleh panggil sebagai orang paling kuat yang pernah saya kenal. Boleh kita katakan sebagai ikon negara lah kita akan bersama dengan Datuk Muhammad Mukarrabin, pendaki negara, dan juga boleh kita katakan sebagai penjelajah Grand Slam pertama negara. Sebentar lagi yang akan berkongsi kepada kita pengalaman beliau mendaki Gunung Everest dan juga gunung-gunung yang lain. Pengalaman dan juga apa keperluannya, apa perancangan yang perlu diadakan supaya kita lebih memahami apakah berapa kompleksnya untuk mendaki gunung tertinggi dunia itu Gunung Everest, supaya kita lebih faham dan tidak begitu mudah terpercaya dengan pelbagai spekulasi yang berada di media sosial pada ketika ini. Betul. Okey, dan selepas tu kita nak bercakap juga tentang isu pengasuh ni. Antaranya kriteria dan juga kelayakan. Itu akan kita bicarakan nanti. Jadi untuk waktu sekarang ini, apa kata kita saksikan satu trivia ni berkenaan dengan Gunung Everest terlebih dahulu. Kita saksikan. Terletak di banjaran Gunung Himalaya, Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8,850 meter. Saban tahun, Nepal mengaluk-alukkan kehadiran ratusan pengembara untuk menaklukki puncak tertinggi dunia itu ketika suhu rendah serta keadaan angin Himalaya yang tenang sepanjang musim bunga. Malaysia mencipta rekod buat kali pertama pada tahun 1997 selepas dua pendaki, M. Magendran dan N. Mohandas, berjaya sampai ke puncak gunung. Terbaru, seorang lagi rakyat Malaysia, Arjun Nagarajan, berjaya menawan puncak Everest menerusi program misi Zero to 8,000. Manakala seorang pendaki Malaysia Everest 2023, kategori orang kelainan upaya OKU pendengaran, Muhammad Hawari Hashim, turut berjaya sampai di puncak pada Khamis minggu lalu. Kekurangan fizikal diri tidak menjadi penghalang buat lelaki berusia 33 tahun ini untuk melengkapkan misi pendakian. Namun malang tidak berbau. Hawari dilaporkan hilang sehari selepas itu dan dikhawatiri terjatuh dari kem 4 ke kem 2 berdasarkan penemuan terbaru pasukan mencari dan menyelamat. Lebih memilukan, negara turut gempar dengan pemergian pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob yang terkorban dalam misi yang sama. Allahyarham yang berusia 55 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan kecemasan di kem 4 selepas terjatuh ketika melakukan pendakian pada 18 Mei lalu. Sehingga hari ini, 10 kematian termasuk warga asing direkodkan oleh penganjur ekspedisi dalam musim pendakian kali ini. Sedikit rangkuman apa yang telah pun berlaku ketika program Malaysia Everest 2023, dan pastinya hari ini kita memerlukan perhatian anda kerana kita membawakan seorang ikon yang akan memberikan kita pencerahan apa yang kita perlu tahu tentang betapa kompleksnya apakah cabaran dihadapi ketika berada di sana. Beliau sendiri akan merangkumkan untuk kita semua pada pagi ini. Ya, bukannya senang untuk kita nak menawan gunung tertinggi di dunia yang berketinggian 8,848 meter tersebut. Jadi untuk itu kita bersama dengan Datuk Muhammad Mukarrabin Mokhtaruddin, pendaki negara. InsyaAllah. Dan kalau anda lihat visualnya di Malaysia hari ini, pada hari ini di depan kami ni
Ini antara kelengkapan-kelengkapan yang telah pun diguna pakai oleh Datuk ketika bukan saja gunung Everest Datuk, tapi pergi ke Grand Slam punya expeditions. Baik, Datuk sendiri pernah menawan puncak gunung Everest pada tahun 2004 dan bukan itu saja, 7 gunung tertinggi di 7 benua. Jadi dengan apa yang kita boleh tampilkan pada ketika ini, mungkin Datuk sendiri boleh kongsikan apakah persiapan, apakah apa yang kita perlu tahu tentang pendaki ini untuk bersiap sedia untuk menawan gunung-gunung ini. Terima kasih Sofia, terima kasih Fazli. Terima kasih MSI jemput saya pagi ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan takziah kepada APM yang meninggal, kepada keluarga beliau dan juga kepada Hawari yang masih hilang. Kita doakan agar keajaiban berlakulah, agar beliau ditemui selamat dan selamat dibawa pulang ke Malaysia. Pertama sekali memang saya agak-agak sedih dengan apa yang berlaku dan memang tak dijangka perkara ini berlaku setelah 26 tahun Everest Malaysia, pendaki-pendaki Everest naik ke Everest daripada 1997 daripada Datuk Magender Mohandas dan juga saya dengan Ahmad Ridwan tahun 2004, kemudian 7 pendaki Everest lain dan saya bawa pendaki Everest 7 anak Felda pergi ke Everest 2013 dan akhirnya tahun ini tahun yang amat menyedihkanlah buat Malaysia. Dan sebenarnya memang persediaan untuk mendaki Everest ni memang memerlukan satu, dana, yang kedua pemilihan tu perlu betul. Kalau kita pergi melalui kumpulan, memang perlu ada persiapan. Macam saya dengan Ahmad Ridwan dulu mendaki Everest dulu tahun 2002, diadakan pemilihan oleh arwah Cik Fauzan, pendaki Everest 1997. Beliau buat pemilihan daripada UiTM dan saya Ahmad Ridwan dipilih antara yang terpilih. Sebelum tu 2002 pemilihan pergi ke Everest Base Camp saja memerlukan fitness yang tinggi untuk Everest Base Camp. Base Camp saja 5,300. So dengan kena ada 2.4 km di bawah 10 minit, blip test 13 level 13 ke atas dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman mendaki di gunung di Malaysia dan juga pergi ke Everest Base Camp. Saya nak naik Everest pun ambil masa 2 tahun setengah. Pergi Nepal 3 kali ke base camp, naik ke Gunung Island Peak dan pergi technical climbing di New Zealand dengan France untuk mempersiapkan diri. Sebab Tun Mahathir pernah berkata pada saya juga, kalau nak jadi hero, jangan jadi hero yang bodoh. So kena ada persiapan. Nak mendaki Gunung Everest ni satu gunung yang tinggi dan bahaya kalau tak ada Sherpa. Sebenarnya kalau dikirakan, kalau pendakian Everest ni tanpa bantuan Sherpa ni dianggap gunung paling bahaya di dunia berbanding K2. K2 ni nombor 2, tapi K2 ni kalau sekarang ni sebab tak ada Sherpa banyak yang mendaki sana, so dikatakan paling bahayalah. So persiapan tu penting. Pemilihan dan persiapan tu yang paling penting, bukan kerana kita mengharapkan cuaca yang baik, mengharapkan tuah. Setengah antara kita ni fikir naik Everest ni tuah. Nasib cuaca baik kita summit, tapi cuaca baik pun belum tentu summit. Ada yang jatuh, ada yang hilang, ada yang sebab camp 2 ke camp 4 ni dah di keadaan less oxygen, so kita akan berada dalam keadaan yang subconscious mind, separuh sedar, dan kita akan sentiasa berfikiran untuk give up dan sebagainya. Tapi mental kena kuat, physical tu salah satunya kelebihan, dan yang paling penting ialah spiritual. Kita dengan Tuhan sentiasalah dengan Allah berdoa untuk kita selamat dan daki ke puncak dengan selamat, sebab itu optional. Pendakian ke puncak tu optional. Turun tu dengan selamat adalah wajib. InsyaAllah. Okey, jadi itulah dia. Kalau nak diikutkan, memang begitu banyak cabaran-cabarannya, dan latihan tu bukannya sedikit, yang latihan tu memerlukan masa bertahun-tahun lamanya. Dan Datuk sendiri apabila telah pun sampai dekat sana 2 bulan 2 bulan training. 2 bulan training dekat sana, di base camp. Untuk kata orang tu nak mengadaptasi keadaan cuaca dekat sana dan sebagainya. Datuk, ini persoalan yang bermain sekarang ni dekat media sosial. Ramai ialah disebabkan kita lihat ada berlaku kematian dan seorang masih lagi hilang. Ramai juga netizen yang bercakap, bertanyakan kenapa kita bersusah untuk nak mendaki. Kiranya macam orang cakap macam kenapa kita macam menghantar ajal lah, dia yang kata begitu dan sebagainya. Tapi bagi saya sendiri ianya sebagai self achievement. Tapi bagi pandangan Datuk pula, kenapa agaknya kita beria ingin mencapai Gunung Everest itu? Actually, pendakian Gunung Everest ni semua orang ada impian. Bukan hanya pendaki saja. Ramai menjadikan Everest ni salah satu motivasi, inspirasi. Anda boleh relatekan dalam keadaan anda bukan hanya mendaki gunung. Dalam career, dalam
politik ke dan lain sebagainya pun kita ada impian. Mendaki Everest ni seperti pergi ke sukan Olimpik. So pergi ke Olimpik ni, training Everest ni sebenarnya lagi sukar daripada training ke Olimpik. Ramai orang berkata begitu. Dan memang mendaki Everest ni adalah salah satu impian mungkin individu dan juga impian sebuah negara menghantar pendaki untuk membawa nama Malaysia ke pesada dunia. So alhamdulillah sehingga hari ini ada lebih 25 orang pendaki Malaysia yang telah berjaya daki Everest daripada tahun 1997 sampailah ke saya 2004 dengan Ahmad Ridwan, kemudian berterusan sampailah hari ini. Ada yang pergi sendiri, ada yang pergi melalui sponsor dan ada juga dapat sponsor daripada Skoprat dan kerajaan pun ada sokong. So memang itu adalah salah satu impian semua orang. So kalau kita ni nak dengar komen orang, memang positif negatif tu biasa. So masing-masing kena ambil benda tu sebagai salah satu inspirasi. Kalau Malaysia ni tak ada gunung salji, tapi orang kita pun boleh sampai ke puncak Everest, boleh pergi ke 7 benua, boleh pergi ke South Pole, North Pole. So kalau tidak, kenapa kita nak hantar orang? Memanglah orang kata buang masa lah, habis duit sebenarnya. Sebenarnya habis tu Malaysia ni hanya duduk kejayaan dalam negara saja. Kita perlu adakan kejayaan di luar negara. Dan memang Malaysia seharusnya berhak hantar lebih ramai pendaki dan lebih ramai atlet sukan untuk mengharumkan nama negara. Kalau fikirkan self-achievement itu terpulang pada komen masing-masing. Saya percaya iktibar yang perlu kita lihat daripada situasi ini, keadaan ini bukan mempersoalkan tentang kita menghantar atlet-atlet ataupun pendaki ke Gunung Everest sendiri, tetapi untuk kita lebih memahami mungkin sedikit sebanyak pengalaman yang Datuk sendiri ada dalam tangan dalam bertahun-tahun yang Datuk sendiri pernah melihat suasana di Gunung Everest itu sendiri. Ada seorang pendaki di Britain yang memberikan satu statement mengatakan bahawa Gunung Everest dulu dan kini adalah berbeza daripada sudut cuaca ataupun orang kata lebih takat saljinya seakan-akan sudah tiada, lebih berbatu. Ini kita faham secara teknikalnya, Datuk, supaya kita lebih memahami proses SAR dan sebagainya yang sedang berlaku pada ketika ini. Adakah benar statement itu dan adakah lebih kompleks proses untuk menyelamatkan atau mencari prajurit kita yang masih hilang ketika ini? Memang statement ini betul sebab kita semakin keadaan cuaca dunia ini semakin panas dan suhu pun semakin tinggi dan memang kawasan-kawasan bersalji ini dah banyak yang melt, sudah cair. Dan di Everest sekarang ni memang banyak kawasan yang berbatu berbanding salji. Tapi daripada base camp ke Kumbu Icefall. Kumbu Icefall ni antara kawasan yang bahaya. Kumbu Icefall ni yang banyak meragut nyawa orang lah. Orang terjatuh dalam gaung dan sebagainya. Naik ke Camp 1 ke Camp 2 a bit safe lah. Camp 2 tu tempat yang selamat lah. Camp 2 nak naik ke Camp 3 dah start teknik more on steep lah. Tempat yang curam-curam. So Camp 3 ke Camp 4 memang teknikal sikit lah. Kita kena cross yellow band. Camp 4 tu antara dipanggil the dead zone dan kalau boleh memang kita tak nak duduk kat Camp 4 tu lama. 7,900 meter tu memang oksigen paling less. So kita target malam tu cuaca baik, summit ke puncak dan turun. So dekat Camp 4 ke puncak tu banyak ais dah melt. So banyak batu-batu. So kena gunakan crampon, bawa jumah untuk tarik safety dekat tali. Saya pun ambil masa untuk naik dan turun lebih kurang 7,900 ke puncak tu lebih kurang 1.8 km naik dan turun. 1.8 km tu kalau jogging tu lebih kurang 15 minit, 10 minit ke 15 minit. Tapi nak sampai ke puncak Everest dan turun, saya ambil masa 18 jam. Wow. So naik puncak 10 jam, turun 8 jam. Untuk 1.8 km. Naik dan turun. Dia punya ketinggian. So betul. Memang kita naik 3 langkah kita akan so bila kita naik tolak jumlah 3. Lepas tu so penat, memang penat. So sebab tu saya kata fitness level must be high. Kita mesti prepare dari segi mental dan kita tahu masa malam saya daki dengan Ahmad Ridwan pun ada pendaki yang mati. Memang mendaki mati. Tapi persediaan mati ni bukan kita nak. Memang orang kata takdir. Tapi takdir pun kalau kita tak training, kalau kita naik kereta bawa bagi anak kita tekan minyak, anak kita tak belajar bawa kereta pun, anak kita mati, kita salahkan takdir. Tak boleh. So preparation tu must be inilah. Dan kita harapkan yang keadaan cuaca sekarang ni saya nampak bila saya tengok daripada 12 sampai 27 bulan kebanyakannya cuaca memang open window lah, boleh mendaki puncak dan turun dengan selamat. So kita tak nampaklah beberapa hari ni yang keadaan cuaca buruk. Selepas 27 ni baru start worst. Memang Everest sentiasa cuaca sentiasa berubah dan sentiasa ada cabaran.
Tapi kalau kita nak mendaki, kita nak membuat apa-apa saja, aktiviti-aktiviti pendakian dan sebagainya, kita bukan saja nak lihat keadaan cuaca ya. Betul. Ya Dato', kita kena lihat keadaan sekeliling juga, kita punya fizikal kita, emosi dan sebagainya. Dan saya pasti apabila telapun sampai dekat sana, segala kelengkapan telapun ada. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sikitlah antara kelengkapan yang wajib yang perlu kita ada. Sebab apa yang menarik perhatian, yang ni mungkin biasa yang kita lihat. Tetapi dari segi kasut tu, kasut tu memang crampon. Nama dia apa? Crampon. Crampon. Crampon ni digunakan selepas kita mendaki daripada base camp pergi ke camp 1 sampai ke camp 2. Camp 2 pergi ke summit lah. Crampon ni paling penting digunakan selalu untuk sampai ke puncak. Dia lain kalau saya pergi ke Kutub Selatan tu saya pakai snow slash. And then macam baju ni penting, down suit, glove. Glove pun ada pelbagai daripada yang paling kecil dan sampailah paling tebal ni. So ni paling penting. Memang boleh tahan sejuk, tapi kalau pun dia tahan sejuk, tapi kalau kita tak jaga jadi basah, kalau basah dalam, kita boleh kena frostbite. Frostbite ni memang dia akan dia akan bengkak dan dia akan hitam, lama-lama dia boleh patah sendiri jari kita. So like yang macam reput. So itu antara yang paling kita takutkan lah. So memang saya cakap peralatan tu penting lah. Perlu ada banyaklah ice axe, jumah, down suit, kasut yang sesuai. Sleeping bag? Sleeping bag pun bila kita berada daripada base camp kita dah pakai dah. Masih ada rasa macam boleh tidur lagi ke? Kalau pakai sleeping bag down suit minus 25 to 45 dia adalah. Base camp kita pakai yang minus 10 cukup. Camp 2 dah tukarlah pada yang minus 40. Bila kita tidur dalam tu pun ada cara. Kadang-kadang tak payah pakai baju pun tak apa. Memang kita kena kulit kita ni kena direct dengan ni supaya kita panas. Suhu mencecah berapa rendah? Antara negatif 25 sampai negatif 30. Negatif 25 sampai negatif 30. Tapi boleh jadi worse kalau cuaca buruk. Siang memang panas. Kita boleh, sebab tu orang kata kenapa gelap balik Everest. Bila kita dah naik 5,000 meter, matahari dekat dengan kita. So kita ni kulit manusia, kita hamba Allah memang tak mampu nak lawan dengan alam. So memang kita akan jadi hitam, sunburn. Itu pun salah satu. Datuk, akhir sekali untuk kita merangkumkan kita punya sesi kita, bagi semua pihak yang terlibat dalam apa jua aspek sekalipun, sebagai seorang pendaki, sebagai seorang penganjur, sesiapa saja menjaga keselamatan mereka, apa yang Datuk nak sampaikan secara khususnya supaya kita lebih cakna dengan keselamatan pendaki kita selepas ini? Satu, saya nampak persiapan. Perlu ada satu pengurusan yang baik. Yang kedua, kalau kita pergi individu, kita sendiri kena tanggungjawab atas diri kita lah. Tapi kalau kita pergi atas satu kumpulan atau ditaja oleh mana-mana company atau syarikat, persiapan dari segi latihan tu yang paling penting. Yang kedua, kita sebagai individu tengok kesihatan kita. Dan kita nak pergi Everest tu sebenarnya semua orang boleh daki, tetapi latihan yang mencukupi, tempat latihan yang betul dan disiplin kita sebagai pendaki ni perlu ada. Dan memang saya sebagai dah umur pun dah 40 tahun kan, dah lebih masa tu dah ke Everest dah 18 tahun dah pengalaman duduk sana. Saya rasa makin saya mendaki Everest, makin saya mendaki gunung ni, saya sebenarnya nak dekat pada Allah. Saya nak dekat pada diri pencipta saya. So semakin saya rasa saya rendah diri. Saya memang nak cari redha ilahi, dan memang saya alhamdulillah dah 20 tahun kan, habis semua ni saya pergi 7 Summit, pergi Kutub Utara, Kutub Selatan, tak ada apa saya nak cari, saya hanya nak memberi inspirasi dan motivasi. So saya harapkan untuk yang nak pergi mendaki selepas ni, persiapan fizikal itu paling penting. Dakilah Kinabalu 10 kali, pergi ke Nepal 3-4 kali dan rasa confident nak naik ke puncak, gunakan konsultan yang baik dan juga Sherpa yang betul lah untuk kita nak. Alhamdulillah. Okey. Ya, betul. Datuk walaupun menjelajah 7 benua, sempat juga khatam Al-Quran waktu ketika itu. Alhamdulillah. Pergi naik basikal. Naik basikal. Sebab saya ada cerita, sebab saya tak pernah khatam Quran sebelum 25 tahun, tapi saya menjelajah dunia tu, saya nak khatam Quran dan nak insafi. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk, betul-betul memberikan kita inspirasi dan juga kita dalam masa sama juga berdoakan agar seorang lagi peserta pendakian Hawari selamat ditemuilah ya. Amin. InsyaAllah. Ya. Amin. Kita akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan berbincang tentang topik pengasuh, apakah kriterianya dan kita sebagai ibu bapa apa yang perlu kita perlihatkan. Sekali kita bincangkan selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Thank you, Datuk.
Tugas sebagai ibu bapa menjadi satu tanggungjawab yang besar. Namun kini kebanyakannya digalas dan diberikan kepada pengasuh kerana kekangan kerja ibu bapa. Sejak kebelakangan ini, kita banyak mendengar mengenai kes penderaan bayi dan kanak-kanak yang berlaku semasa bawah jagaan pengasuh. Sejauh mana sebenarnya keselamatan di taskah maupun rumah pengasuh? Adakah pemantauan berterusan dilakukan oleh pihak berwajib? Antara yang tular membabitkan kes pengasuh berlaku pada awal Mac lalu. Pengasuh sebuah taskah terbabit dihadapkan ke mahkamah atas 2 pertuduhan bertindak cuai yang mungkin menyebabkan kecederaan fizikal terhadap 2 bayi. Seorang daripadanya bayi perempuan berusia 11 bulan dan seorang lagi bayi lelaki 9 bulan. Bagi 2 perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jika dapat disenaraikan, pastinya banyak kes kecuaian kanak-kanak berlaku sama ada di taskah atau di rumah pengasuh. Apakah kriteria kelayakan sebagai pengasuh kanak-kanak? Peranan sebagai penjaga ini adalah satu amanah yang harus dijaga sebaiknya. Emosi dan kasih sayang haruslah seiring agar tidak berlakunya kes-kes kecuaian pengasuh. Jujur sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah sendiri kan, menyakitkan hati bila kita mendengar kes-kes yang viral yang anak ni didera dan macam-macam. Boleh dikatakan setiap bulan ada cerita yang seperti ini dan kita nak tahu apakah hak kita sebagai ibu bapa, apakah hak anak-anak itu sendiri dan apa yang sebenarnya perlu dilakukan untuk memperkuatkan lagi saringan ke atas mereka yang bergelar pengasuh ini. Terlalu banyak perkara-perkara yang kita dedahkan dekat media sosial sekarang ini membuatkan kita sebagai ibu bapa rasa macam terfikir, ada satu perasaan takutlah untuk kita nak menghantar anak-anak kita dan apakah antara kriteria yang harus kita lihat kalau kita nak menghantar anak-anak kita ke nursery dan sebagainya. Tapi macam bagi saya sendiri, apa yang boleh saya lihat, kita nakkan buktilah. Macam maksudnya bukti nak tengok anak kita tu dalam keadaan baik, sihat, bukan sihat macam dalam keadaan betul. Nak pemantauan tu kita sebagai ibu bapa nak tengok CCTV lah kayaknya anak kita tu macam mana. Itu antara yang saya sebagai ibu bapa concern lah. Tapi kita nak tanya sebentar lagi bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Puan Anisa Ahmad, Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia ataupun singkatannya PPBM. Puan Anisa, selamat datang ke MHI dan sebagai pembukaannya ni topik yang setiap ibu bapa rasa risau sangat nak keluar cari rezeki ni, tapi keselamatan anak kita, nyawa anak kita ni seakan-akan menjadi satu pertaruhan pula bila dihantar ke tempat-tempat yang mungkin ada masalah. Menyaring pengasuh, pendapat Puan sendiri macam mana? Okay, terima kasih kerana menjemput saya di sini. Sebenarnya kalau kita nak bincangkan tentang penderaan semua, peratusan di pusat taskah sendiri, di taskah adalah sangat rendah. Kita dekat bawah 5-6 dengan peratusan sangat sikit. Paling tinggi adalah ibu bapa. Ibu bapa dan juga yang terdekat. Dan kami ni kat bawah dengan peratusan yang agak jauh berbeza. Biasanya apa yang berlaku di taskah dan juga di tadika atau pusat jagaan adalah percuaian. Dia cuai dan juga dilalai. Itu biasanya yang terjadi, bukan penderaan. Kebiasaan. Ya, betul. Jadi sebenarnya bagi saya lah, kalau terutamanya di taskah-taskah berdaftar, adalah tempat yang sangat selamat. Sebab pengasuh-pengasuh di sini bukan sebarangan orang. Keyword berdaftar. Ya, berdaftar sangat penting. Sebab kalau kita lihat banyak ibu bapa, dia tak pentingkan perkataan berdaftar, dia pentingkan dekat tak? Murah tak? Dekat dan murah. Itu yang selalu dia punya kriteria mencari kat mana taskah nak hantar. And then lagi satu dia kata, alah, jiran sebelah kita kenal kan? Suruh je lah dia jaga. Tapi adakah dia berkelayakan dan adakah dia berdaftar? Itu yang paling penting. Dan kadang-kadang kita lihat kepada pengalaman pengasuh tu. Sebab apa? Sebab kita tengok, sebelum ni dia dah jaga anak-anak orang lain, dah tengok macam daripada kecil, jaga, dah besar. Mungkin itu ada salah satu faktor untuk kita nak menghantar anak kita sebagainya kan. Tapi kita kena lihat juga pengesahan, kena ada sijil. Difahamkan kalau mereka nak buka taskah sekarang ni, perlu mendapat sijil daripada
JPM sendiri? JKM. JPM lah, JKM. Okey. Jadi apa antara yang perlu untuk mereka tahulah, anda kata kalau kita nak menghantar anak kita ni selain daripada pengesahan daripada JKM itu? Okey. Untuk menjadi pengasuh itu sendiri, dia kena berdaftar. Okey. Cara dia nak berdaftar mudah je. Dia hendaklah warga negara Malaysia. Okey. Berumur 18 tahun ke atas. Dulu bukan 18 tahun dulu lagi rendah pun dah boleh. Sekarang tak ada. Sekarang undang-undang lebih ketat sikit. 18 tahun ke atas hadir dan lulus sijil wajib, iaitu khusus asuhan tadikan awal kanak-kanak permata. Kita panggil KAP lah, senang. And then lagi satu, dia hendaklah berdaftar dengan ketua pengarah JKM. Maksud ini kriteria yang kena ada untuk mengesahkan orang ni boleh menjadi pengasuh berdaftar sama ada di rumah ataupun di taska institusi komuniti ataupun di tempat kerja. Okey. Kalau kita nak cari kriteria pengasuh yang kita rasa macam bagus semua, first thing first, you kena tengok environment dia. Sama ada taska di rumah, pengasuhan di rumah, dia ada beza ya. Kalau taska di rumah tu biasa dia jaga antara 4 hingga 9 orang. Okey. Okey. Kalau pengasuhan di rumah ni tidak berdaftar. Dia 3 ke bawah. Kalau yang lain-lain tu dia boleh ambil 10 tahun ke atas, 10 kanak-kanak ke atas. Mengikut kota-kota yang telah diberikan. Taska ni ada kota, bukan sebarangan je kita boleh hantar. Kalau macam bayi bawah 1 tahun, 3 bayi seorang pengasuh. Kalau antara umur 1 hingga 3 tahun, 1 pengasuh 5 kanak-kanak. Jadi kita kena perhatikan benda-benda ni semua. Sebab kadang-kadang ni kita tak faham dan kita ingat betul lah tu. Betul lah tu. Even kalau dia taska di rumah sekalipun, dia mesti mengikut kota ni. Kalau kata dia ambil 9 bayi, maknanya dia mesti sekurang-kurangnya ada 3 pengasuh. Baik. Gitu. Puan, kita melihat ada salah satu kes baru-baru ini yang terjadinya dikatakan adalah satu pusat asuhan yang dikatakan ditutup untuk dijalankan siasatan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat contohlah kalau ada tempat itu berdaftar namun yang si penjaganya mungkin kriteria seorang pengasuh itu mungkin dia ada masalah emosi, mental dan sebagainya. Adakah itu juga disaring apabila seseorang itu mendapatkan pensijilan pengesahan untuk menjadi seorang pengasuh? Adakah kita melihat mental state seseorang individu itu? Puan. Sangat mengecewakan, tidak. Kita tak ada. Tapi sebenarnya Persatuan dan juga UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris, kami ada membuat satu bengkel untuk buat persaringan ni, kita panggil My Screen. Saya tak tahu how efektif benda tu. Saya rasa Kemas dah menggunakannya. Baik. Untuk buat saringan. Dia saringan bukan sahaja mental tapi dari segi perundangan. PDRM, tengok ada kes ke tak. Ya, betul. Okey. Tapi kita kena ingat ya, pengasuh ni juga adalah seperti kita semua. Kita manusia. Kita semua ada mental, bukan mental health, tapi kita ada masalah kesihatan. Kesihatan mental. Maksudnya, hari ni mungkin kita agak okey. Kita sekarang kat depan TV, semua senang. Tenang je. Tapi dalam hati Tuhan je yang tahu macam mana kan. Ini kadang-kadang ada satu masa tu kita macam terlampau sensitif. Jadi sama juga dengan pengasuh ni. Walaupun dia melalui saringan ke apa, tapi kadang-kadang mental state dia tu kadang-kadang kita tak tahu apa yang terjadi di rumah. Jadi seperti kes baru-baru ni di Johor, 2 kes. Kan? Tapi satu kes tu dia bukan pengasuh tapi atas belas kasihan. Tapi malangnya kerana belas kasihan nak bantu pada ibu ni menyebabkan dia pula kena masuk penjara. Baik. Dan lagi satu kes ni sebenarnya pengasuh tu yang saya dapat feedback dikatakan bahawa dia adalah antara yang terbaik dan ibu bapa sangat menyenangi dia, tapi mungkin pada hari itu ketika divideokan dia dalam keadaan stres. Itu sebab kita kadang-kadang kita dengan anak kita sendirilah. Kadang-kadang anak kita menangis banyak kan kita geram je kan. Walaupun kita sayang macam mana pun kadang-kadang kita tak sengaja tercubit, termarah. Saya rasa betul kan? Saya pun begitu. Ialah nature sebagai seorang manusia ni kita beremosi ada hari naik turunnya. Tetapi saya rasa apa yang diusulkan oleh awak Afad tu pentinglah kalau kita ada CCTV tu mungkin sedikit sebanyak subconsciously kita sebagai pengasuh, kita sebagai ibu bapa pun kita ada rasa satu connection ataupun rasa macam okey kita dilihat supaya
sentiasa menjaga anak itu sendiri. Betul. Dan kalau kita lihat juga kalau kita nak menghantar anak kita ni, betul apa yang Puan katakan tadi dan Sofia katakan, selain daripada kita nak lihat pengesahan dan sebagainya, kita tak tahu keadaan emosi yang jaga anak kita tu bagaimana kan. Sebab benda itu harus diambil kira juga, sebab kita susah untuk kita nak tahu masalah kesihatan mental seseorang itu kan. Okey, bagi pandangan Puan pula, peranan ibu bapa pula bagaimana? Kita tak boleh nak letakkan kepada pengasuh, penjaga sahaja. 100%. Kan? Kita sebagai ibu bapa ni, apakah mungkin peranan kita? Okey, yang paling penting sekali, ingat, anak itu anak kita, amanah kita, tanggungjawab kita. Kemana pun kita hantar pun, kita ingat apa-apa jadi, dia balik pada kita balik sebagai ibu bapa. Okey, yang paling sangat penting adalah kejujuran. Okey. Sebab saya ada satu kes di Kuala Lumpur baru-baru ini, ibu bapa ni dia not to say dia fail untuk beritahu keadaan kesihatan anak dia. Mungkin dia pun tak faham sebab dia ada tulis dalam borang, sebab setiap kanak datang mesti isi borang keadaan kesihatan. So dia beritahu, adalah saya pun tengok pun, saya pun nak sebut pun saya tak erti. Kami bukan doktor. Kami tengok surface, dia tak ada beritahu indikator bahaya ke tak. Jadi kami tak tahu. Sekali pada hari kejadian, parents tu bawa anak dia, seperti biasa pengasuh tu ambil, bersihkan dia, nak bagi makan. Masa duduk bagi makan, tiba-tiba dia terkulai. Ya, tiba-tiba terkulai. Terkejut, dia tak boleh bernafas. Sangat terperanjat. Terus bawa dia try buat CPR. Tapi kalau dengan kanak-kanak ni, kalau saya yang berpengalaman lebih daripada 20 tahun ni, kalau nak kena buat CPR apa kat kanak, saya pun terkejut. Takut sangat. Sama juga dengan pengasuh ni, tapi dia cuba buat juga. Buat kebetulan sebelah taska ni ada klinik, doktor pula tak ada. Okey, so dibawa ke hospital yang terdekat. Bila sampai, doktor declare brain damage. Dia memang tak boleh bernafas. Bila cek balik, parents tak beritahu. Ibu bapa masih tak beritahu, kata dia ada penyakit semua, tak beritahu. Mungkin dia sendiri pun tak faham. Okey. So bila cek semua, rupanya dia ada this penyakit. Kita orang boleh dapat tahu, kita akan cek balik dia punya kesihatan, tengok apa nama pelik ni, Google terus. Dia tak sangat sensitif terhadap setiap apa-apa perubahan. Sama ada abuk ke, cuaca ke, dia akan boleh berhenti bernafas. Ya Allah. So siapa yang kita nak blame? Is it pengasuh? Is it ibu bapa? Atau siapa? Ini kejadian-kejadian yang kadang-kadang terjadi. Tapi kalau yang kita nampak, ada satu kes saya tengok di Putrajaya, letak anak-anak tu dalam store dengan keadaan yang sangat bahaya. Kalau you all perasan, ada satu kes tu. Viral sangat. Saya tengok pun, astaghfirullahalazim. Ini tempat apa? Store. Itu memang terang-terang pengusaha dan pengasuh di situ, penyelia di situ, memang tak bertanggungjawab. Yes, that's pengabaian. Memang itu salah. Straightforward. Kita memang nampak. Yang macam keadaan yang baru-baru ini di Johor tu, bayangkan dia pernah dianggap sebagai salah satu pengasuh yang terbaik. Tapi dalam situasi yang keadaan pada hari itu, dan kebetulan ada orang angkat gambar dia, viral, tapi dia memang mengaku bersalah. Dia kata memang saya bersalah pada hari itu. Pada masa itu dia bersalah, dia mengaku. Sebab dia pun, memang dah tertera kan masa time tu. Jadi bila kita deal dengan manusia, kanak-kanak, kita kena ingat, kanak-kanak ini ada emosi. Dia pun serupa macam orang. Kita selalu lupa kanak-kanak ni ada emosi. Setuju. Dan parents pula selalu lupa yang anak-anak dia ni lebih penting dari dia. Sebab dia bila nak pergi mana-mana, tanggungjawab dia macam, alah janji di tempat sudahlah, menyenangkan. And then, saya tak boleh ambil cuti lah cikgu sebab dah habis cuti saya. Tapi kita lupa, kalau anak-anak ni sakit walau sikit pun, dia boleh menyebabkan kanak-kanak yang lain berjangkit. Setuju. Itu yang sekarang meningkat HMMD dah meningkat. Sebab kecuali ni, sebab lepas cuti raya ni, Ramadan jalan-jalan, lupa pula. Yang anak dia dah sakit ke apa, hantar je. So banyak taska tutup because of this. Okey Puan, kita ada kurang lagi beberapa saat saja lagi ni. Yang terakhir sekali, apa mungkin pesanan nak dikongsikan kepada ibu bapa yang mungkin nak menghantar anak-anak mereka? Silakan. Okey, persatuan kami ada mengambil inisiatif dengan Kementerian Wanita untuk mengadakan satu convention pendidikan pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, pada 10 dan 11 Jun. Alright. Convention ini menekankan tentang perundangan. Perundangan hak dan juga hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak, perundangan, tanggungjawab pada ibu bapa, tanggungjawab pada pengasuh, pengusaha dan masyarakat. Sebab Akta Kanak-Kanak mengatakan bukan sahaja ibu bapa atau pengasuh, penjaga yang berhak terhadap kanak-kanak, masyarakat juga. Akta Kanak-Kanak ada mengatakan kalau orang sebelah kita dengar anak dia asyik menangis, kita buat tak tahu, kita pun boleh dipenjarakan. So ambil tahu dan ambil peduli hal ini, datanglah ke konvensi kami yang kali pertama saya rasa diadakan mengenai perundangan ini.
Alhamdulillah. Ada juga yang diwujudkan untuk kita memahami bahawa ini adalah tanggungjawab kita bersama, dan kita ucapkan terima kasih kepada Puan Anisa Ahmad, Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak Berdaftar Malaysia, sudi memberikan penekanan untuk kita semua supaya kita faham yang ini adalah usaha kita untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, bukan sekadar melepaskan tanggungjawab sahaja. Semua pihak memainkan peranan. Terima kasih Puan. Jadi kepada anda semua yang mungkin bekerja di nursery, kerja dekat taska dan sebagainya, kita kena anggap anak yang kita jaga tu seperti anak kita sendiri. Kena ada satu perasaan cintakan anak-anak kita ni, barulah amanah, barulah muncul perasaan-perasaan kasih sayang tu kepada anak kita. Sebab kadang-kadang kalau kita tak suka budak-budak tu, itu yang membuatkan emosi terganggu ketika nak menjaga anak-anak orang. Kita kenal diri kita dulu. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya ada lagi pengisian yang mantap bersama dengan Fad. Sekejap lagi kita nak cerita tentang Capri. Hanya di MHI. Yeah. Thank you, Puan. Okey, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita nak bercakap tentang saya tak tahulah bunyi betul ke tak, tapi kita nak bercakap tentang Capri. Petronas raih ulang tahun ke-20 bersama dengan Capri. Jadi untuk itu, tanpa berlengah banyak masa lagi, kita bersama dengan individu yang bertanggungjawab dalam kejohanan Petronas Malaysia Capri sehingga ke tahap yang paling disegani. Kita bersama di sebelah saya sekarang ini, iaitu Cik Khairul Hisham Haji Mazlan, pengurus besar pengurusan jenama Petronas. Okey, dan di hujung sana kita bersama dengan Ron Hock, ya, pengarah promosi. Jadi kita nak ucapkan tahniah dulu di atas penganjuran Petronas Malaysian Capri ini yang telah pun memasuki edisi ke-30. Tahniah, ya. Okey, dan untuk Petronas kali ke-20. Ya, dah 20 tahun dah bersama-sama dengan Capri. Jadi kita nak tanya kepada Cik Ron terlebih dahulu berkaitan dengan Capri ini. Apa yang menjadi keunikannya sukan motosikal Capri ini? Saya rasa sukan kejohanan Capri ini, poin paling penting adalah kita membawa sukan ini kepada rakyat. Okey, di mana pada 30 tahun dahulu kita melihat di Malaysia pada masa itu cuma ada 2 lita. Lita Shah Alam dengan Lita Johor. Betul. Dan untuk membawa sukan kepada mereka yang di tempat lain, Capri dianjurkan di venue temporary. So kita membuat circuit sendiri ala Monaco. Tapi segi Capri, dan kita boleh di dalam 30 tahun ni kita telah pergi ke semua tempat di Malaysia. Okey, ke Sabah Sarawak, ke Langkawi. So itu merupakan keunikan Capri lah. Kita membawa sukan itu kepada rakyat sendiri. Saya pun pernah tengok Capri waktu saya sekolah rendah dulu, masa dekat Stadium Muar. Tahun 90-an waktu ketika itu. Okey, kita nak tanya kepada Cik Kai sendiri kan. Bagaimana boleh tercetus idea untuk bekerjasama dalam penajaan Capri ni? Kerjasama kami bersama dengan Capri bermula 20 tahun yang lalu. Kalau Capri bermula 30 tahun, 10 tahun kemudian kami masuk. Dan perjalanan yang kami lalui ini memang kami boleh katakan kami amat banggalah. Ya. Dan idea ini tercetus apabila kita melihat Capri begitu komited dalam membuka laluan untuk mengetengahkan lagi bakat-bakat muda di dalam sukan pemotoran tanah air. Ini sejajar dengan matlamat kami untuk kami sumbangkan segala kepakaran yang ada dari segi teknologi dan juga bakat-bakat untuk membangunkan bakat-bakat muda dalam sukan pemotoran dua roda di Malaysia. Jadi komitmen yang ada ini kami letakkan untuk kami bangunkan bakat-bakat dari segi peringkat akar umbi lagi. Dan yang lebih membanggakan, bakat-bakat ini bukan saja mungkin nama di tanah air, tapi mereka dapat mungkin nama di peringkat antarabangsa juga. Ya, insya-Allah. Misi untuk kita nak melahirkan juara dunia. Seperti mana yang Cik Ron biasa katakan, misi. Okey, Cik Ron, kita nak tanya tentang penglibatan Petronas ini. Jadi bagaimanakah antara kerjasama dengan Petronas ini bagi untuk kita nak meningkatkan lagi perlombaan kita kali ini? Saya rasa kerjasama kami dengan pihak Petronas satu telah mengubah persepsi sukan ini. Seperti tadi cakap weng ni, kadang-kadang kita ada dalam persepsi rakyat melihat sukan ni sebagai satu sukan yang mungkin tak ada hala tuju. Buang masa. Yes. Tetapi apa yang kami lihat dalam 20 tahun kita bersama dengan Petronas, kami telah berjaya mencukil bakat-bakat yang daripada kampung dan kita telah bawa mereka kepada peringkat tertinggi di dunia. So saya rasa ini merupakan antara satu kolaborasi yang sangat penting di mana dengan kolaborasi ini kita dengan Petronas kita sempat juga
menukar imej sukan itu daripada mulanya mungkin pelumba berusia 20 tahun ke atas, sekarang kita ada pelumba semuda 13. Dan kita ada mini Capri di mana mereka boleh bermula dari usia 6. So itu merupakan antara satu, saya rasa the most important factor kerjasama Petronas dengan Capri menukar imej persepsi kepada sukan ini. Ya, difahamkan pelumba pelapis Wira ini, yang kita bagi sebagai Wira ini, rata-ratanya 70% sekarang ini 13 sampai 15 tahun. Betul kan Cik Ron kan? Okey. Jadi kita nak tanya kepada Cik Kai sekali lagi. Apa mungkin rancangan Petronas dalam nak mengembangkan lagi kerjasama dengan Capri ini dan juga impak yang ingin dicapai Cik Kai? Capri bermula dengan aspirasi untuk memberikan peluang kepada bakat-bakat muda negara bagi mereka mengembangkan lagi sayap mereka di dalam sukan pemotoran tanah air. Jadi bersesuaian dengan tema sambutan 20 tahun penglibatan kami ataupun kerjasama kami bersama dengan Capri ini, kita telah saksikan banyak milestone ataupun pencapaian kita telah lalui. Yang mana kita boleh lihat kita punya pengejar impian ataupun rider-rider kita seperti Syahrul Yuzi, Hafiz Syarin, Kasma Daniel, Afif Amran, right? Dan juga pelumba-pelumba yang lain di tanah air. Mereka telah mungkin nama di peringkat tanah air maupun di peringkat antarabangsa. Jadi untuk Petronas, kami akan terus memberikan komitmen kami, committed di dalam kerjasama kami, bukan saja untuk membangunkan pembangunan bakat muda di tanah air, tetapi ini juga kami akan memberi peluang kepada kami untuk menyumbangkan lagi kepakaran dari segi penglibatan untuk pengalihan teknologi dan juga orang kata tu macam teknologi produk, teknologi transfer dan produk development di Capri bagi meningkatkan lagi Capri ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Ya, okey. Tapi bercakap tentang nama-nama pelumba-pelumba ni, saya teringat dahulunya generasi pertama M. Meganadon, Wazi Abdul Hamid, siapa lagi? Kita ada Chia Tak Chong. Untuk generasi kedua ini nak imbas flashback balik lah. Kalau anda peminat motor, kita ada Ahmad Fuad Barudin, Fazli Syam, dan seperti mana yang Cik Kai katakan tadi, generasi ketiga lah Hafiz Syarin tu. Kita juga ada Khairul Idam Pawi. Itu adalah nama-nama. Nama-nama sekarang ni lah orang cakap kan. Okey, nak tanya sekali lagi lah kepada Cik Kai. Kita lihat banyaklah antara kesan-kesan positif tajaan-tajaan Petronas untuk mengembangkan lagi sukan Capri ini, dan juga kita tanyalah apakah antara kesan-kesan positif yang mungkin kita boleh lihatlah dengan kerjasama bersama dengan Capri ini. Kerjasama Capri ini bukan saja memberikan manfaat kepada pihak penganjur, kepada pelumba maupun pemilik pasukan perlumbaan, malah ianya telah memberikan manfaat yang secara terusnya kepada masyarakat dan juga ekonomi setempat. Saya boleh berikan satu contoh berkenaan dengan kita punya OEM ataupun Original Equipment Manufacturer, di mana mereka menggunakan Capri ini sebagai landasan uji kaji untuk mereka menguji kaji jentera-jentera baru yang akan diperkenalkan di pasaran. Jadi selain daripada itu, Capri ini kita boleh lihat sebagai satu platform yang unik. Dia bukan saja ditawarkan untuk para peminat tegar sukan pemotoran tanah air, tetapi ia merupakan satu platform yang ideal untuk para ahli keluarga pula datang ke Capri, merupakan satu event weekend yang dinanti-nantikan. Jadi ia mungkin menjadi satu platform sebagai untuk masyarakat majmuk lah kan. Jadi kita bukan mengambil kesempatan, tapi ini adalah satu kebaikan kepada Petronas untuk kami mempromosikan lagi apa yang boleh ditawarkan, seperti produk-produk baru sebagaimana macam Petronas Sprinta yang mengandungi teknologi Ultraflex, yang mana ianya diguna pakai oleh pasukan-pasukan tajaan kami. Ini telah terbukti di mana kebanyakan mereka telah memenangi di kebanyakan pusingan dan menaiki podium di pusingan Capri. Dan secara tak langsung, kalau nak tahu apa yang boleh ditawarkan di Capri, datanglah ke booth Petronas di Capri yang terdekat Jasim Melaka. Okey, Jasim Melaka. Berapa bulan tu? Weekend ni. Hujung minggu ni. Yes, okey. Baik, kita boleh datang bersama sisi keluarga, dan jangan lupa untuk anda menggunakan minyak Petronas. Okey, nanti kepada Cik Ron, apa mungkin perancangan masa depan tentang kolaborasi antara Petronas dan juga pihak tuan sendiri? Saya rasa it never ends, di mana kita akan cuba berusaha untuk menambah baikkan kejohanan Capri dengan Petronas, kerjasama kita. Antara satu daripadanya, sukan ini merupakan satu sukan yang agak mahal. Dan setiap tahun kita memberi scholarship kepada 60 pelumba untuk mengambil bahagian di kejohanan Capri. Tetapi setiap tahun yang apply hampir 3,000 orang. Okey, yang cuma kita boleh ambil 60. So di mana kita nak
bagi peluang kepada yang lain, mungkin bukan di dalam kejuaraan Capri, tetapi kita melihat kepada akademi untuk memberi mereka first step, dan dari sana kita berharap mereka boleh masuk kepada kejuaraan Capri. So banyak lagi perkara yang kami ingin melakukan. Dan kita cuma mengharapkan daripada pihak kerajaan especially lebih banyak fasiliti disediakan supaya lebih senang bagi mereka untuk mengambil bahagian. Pandangan Cik Ron sendiri tentang bercakap tentang fasiliti ni, saya teringatlah juga kan, sebab ada di antara ibu bapa kebimbangan mereka takut anak-anak mereka ni terlibat dalam kegiatan lumba haram dan sebagainya. Ada yang bercakap bahawa kita perlukan fasiliti yang lebih, kita perlukan pendedahan untuk anak-anak kita ni, untuk mereka ni menjadi yang profesional lah, bukan saja berlumba di jalanan, malahan berlumba dengan secara yang betul kan. Jadi bagaimana perkembangan fasiliti sukan pemotoran dalam Malaysia ni? Saya rasa agak sukar kerana sukan pemotoran merupakan satu sukan yang sangat mahal. Tapi apa yang kita lihat, sudah ada beberapa negeri yang telah membina lita kecil dan ini membantu Tangkak, Terengganu. Kita menggunakan fasiliti-fasiliti ini, tapi kita mengharapkan seperti stadium bola di mana setiap negeri ada stadium. Betul. Sukan pemotoran juga memerlukan satu lita di setiap negeri. Dan dari sana, kalau kita bandingkan sukan pemotoran ini, sukan pemotoran ini banyak ada industri yang menyokong. Okey, so kejuaraan Capri ini berlangsungnya 30 tahun dengan partnership kita dengan Petronas, tetapi dengan industri player yang lain juga. Dan saya pasti kalau ada lita-lita yang kecil dan dengan management yang bagus, mereka boleh continue to operate, dan dari sana kita akan mendapat the next world champion. Kita tidak tahu. Tak mustahil kan? Ya, tak mustahil. Nak tanya kepada Cik Kai lah, dah menyentuh berkenaan dengan anak muda ni. Sebab Cik Kai pun perasan sekarang ni anak-anak muda sekarang ni dah banyak juga menceburkan diri dalam bidang sukan pemotoran ni kan. Betul. Jadi mungkin apa yang Cik Kai harapkan kepada anak-anak muda ni yang baru nak menceburkan diri dalam sukan pemotoran ini? Memang kita tak nafikan bahawa sukan pemotoran, especially dalam perangkat dua roda ni, semakin berkembang dan mendapat perhatian dan membuka mata di kalangan anak-anak muda lah, yang mana mereka mahu menceburkan diri dalam sukan pemotoran ni. Jadi bagi pihak Petronas, kami menyokong penuh aktiviti-aktiviti ini, tetapi kami sarankan kepada mereka agar aktiviti ini disalurkan kepada saluran yang betul. Jadi Capri merupakan satu platform yang ideal untuk mereka mengembang dan menceburkan diri di dalam sukan pemotoran, especially kepada mereka yang first time lah. Jadi melalui saluran yang betul ni, mereka bukan saja dapat menyumbangkan ataupun menyerlahkan lagi bakat mereka, tetapi mereka akan diberikan bimbingan dari segi keselamatan di dalam perlumbaan, di mana keselamatan ni adalah amat penting di dalam setiap sukan pemotoran. Ya, itu yang amat penting sebenarnya. Betul, itu yang amat penting sekali kan, Cik Kai kan? Yes. Okey, Cik Ron, kata-kata terakhirlah kepada penonton Malaysia hari ini, agar mereka ni yang mana mungkin nak hantar anak mereka supaya jadi pelumba dan sebagainya, ataupun mereka boleh datang hujung minggu ni kat Jasin ke, silakan. Saya rasa bagi mereka yang berminat, anggapkan ni sebagai satu hala tuju kejaya. Sukan ini memerlukan satu komitmen dan disiplin yang sangat tinggi. Dan usaha-usaha family, mak bapak, kalau anak mereka betul-betul berminat untuk mengambil peluang yang tersedia, dan daripada sana kalau mereka berjaya, the sky is the limit lah. Ya, betul, insyaAllah. Okey, jadi kepada anda ibu bapa, kita harus berikan galakan sebab sekarang ni kita nakkan pelapis-pelapis pelumba-pelumba negara untuk menjadikan pelumba negara di mata dunia. Jadi kepada anda semua, jangan lupa kita nak wawarkan kepada anda untuk anda sertai Petronas dalam 20 tahun melakar impian di kejuaraan Petronas Capri hujung minggu ini. Dekat mana? Cik Kai katakan, silakan. Jasin Melaka. Ya, di Jasin Melaka, iaitu pada hari Sabtu dan juga Ahad ini bermula jam 9.30 pagi. Baik, terima kasih diucapkan kepada pengarah promosi kita di hujung sana, Ron Hock, ya, dan juga pengurus besar pengurusan jenama Petronas, Encik Khairul Hisham Haji Bazan. Terima kasih kedua-duanya. Jadi untuk anda semua yang minat sukan pemotoran, jangan lupa hujung minggu ini di Jasin Melaka. Kita ingin berhenti pada seketika, jangan ke mana-mana.
Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Macam-macam kita borak hari ini kan tentang Everest, tentang pengasuh, tentang Kak Pri tadi. Sangat menarik. Dan apa yang menarik juga, kita nak pastikan anda semua tahu tentang persediaan anda untuk membawa bisnes ke peringkat seterusnya. Biar Media Prima, kumpulan media nombor 1 Malaysia untuk menunjukkan caranya. Capai 98% warga Malaysia menerusi kuasa TV, cetak, radio, digital dan jenama luar dengan mengambil peluang penyelesaian pemasaran yang mampu milik dan berkesan diskaun sehingga 85%. Jadi jangan lupa untuk anda jangan lepaskan peluang sekali setahun ini dengan pergi ke omniaadvantage.com untuk dapatkan rundingan percuma selama 45 minit hari ini. Di omniaadvantage.com. Daftar sekarang. Itu peluangnya untuk anda melanjutkan lagi branding anda ke seluruh Malaysia. Okey, so hari kita nak bercakap tentang siakap senohong gelama ikan duri. Lama tak dengar. Ni kesinambungan pantun dalam kehidupan masyarakat hari ini ni. Dan juga kita nak bercakap tentang menarik di 5 Langkawi juga. Betul. Bagi anda peminat-peminat semua, bagi 5 Langkawi jangan lepaskan peluang untuk menonton MHI esok. Saya Sofia. Saya Fadli Fuad. Kita jumpa lagi nanti. Senyum selalu. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Bye.